Itu dia sebuah lagu nyanyian UNIC. Satu tekad membawa kita ke jam 9.30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua buat semualah pendengar Melaka FM ya. Dan Alhamdulillah, seperti biasa hari Khamis 9.30 pagi dapat kita ke udara dalam segmen Jejak Rabbani bertemankan yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Saleh di konti siaran ketika ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan tentunya pendengar-pendengar Melaka FM memang sentiasa menantikan tajuk-tajuk yang hebat berkenaan dengan legenda-legenda tokoh Islam kita yang hebat setiap hari Khamis 9.30 pagi. Dan tentunya Ustaz ya, sebelum kita ke soalan kita, ke tajuk kita untuk minggu ini Ustaz, hari ini juga merupakan hari terakhir dari tahun 2021 ni Jejak Rabbani. Alhamdulillah ya, insya-Allah tahun hadapan masih ada lagi insya-Allah. Jadi Ustaz, sedikit mukadimah permulaan kata untuk pendengar-pendengar Jejak Rabbani. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Muni. Sama-sama. Alhamdulillah kepada sinam pendengar Melaka FM, dikasihi Allah. Kebetulan kita masih lagi dalam suasana yang dirundung musibah dari kalangan saudara kita yang diuji dengan ujian musibah banjir yang besar baru ni, yang besar baru ni. Jadi suka untuk kita mulakan salah satu mukadimah kita pada hari ini menerusi firman Allah Ta'ala yang bermaksud daripada surah As-Saba ayat 39. Kata Allah, auzubillahi minasyaitanirrajim, yang bermaksud, dan barang siapa dan barang apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Dan kata Allah, dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Berdasarkan firman Allah ini, kita sandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah para hamba di pagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang mudah untuk berinfak. Jadi sidang pendengar Melaka FM dikasihi Allah, tak kala kita sedang menikmati kehidupan dalam keadaan sederhana, cukup maupun teruji, kita ada satu tanggungjawab di antara satu sama lain, iaitu di antara saudara kita dan juga daripada mana-mana di atas sifat keinsanan, maka hendaklah kita meringankan beban di saat saudara kita sedang menderitai atau menerima bencana akibat daripada musibah-musibah yang sedang melanda negara kita, insya-Allah. Jadi moga-moga dengan dua mesej yang memberi motivasi kepada kita pada pagi ini, melapangkan kita untuk melakukan ibadah berinfak kepada jalan Allah, insya-Allah. Insya-Allah kita doakan bersama Ustaz ya. Insya-Allah moga-moga dalam kehidupan kita pun kita sentiasa Ustaz sedikit sebanyak memperbaiki diri. Insya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz, kita berbalik ke tajuk kita hari ini, Al-Kisha Trigonometri. Kalau dengar tajuknya memang semua tertanya-tanya apa kisah Al-Kisha ni sebenarnya, yang merupakan seorang lagi pakar matematik Islam yang ulung selepas bapa algebra Al-Khwarizmi kita Ustaz ya. Dan juga dikira sebagai legenda matematik Islam. Beliau telah menemui satu penemuan hebat di zamannya menerusi kajian matematiknya pada bahagian bentuk-bentuk yang unik. Kalau dengar pun bentuk-bentuk yang unik, kita pun tahulah trigonometri ni. Jadi Ustaz, boleh Ustaz ceritakan kepada kami siapakah gerangan tokoh yang hebat ni Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Cikgu sekali lagi. InsyaAllah sidang pendengar Melaka FM yang dikasihi Allah. Al-Kisha berdasarkan sebutan merupakan jolokan daripada nama asal tempat kelahirannya, Al-Kashi ataupun Al-Kashani, di sebuah daerah bernama Kashan, Uzbekistan. Beliau merupakan seorang tokoh yang lahir daripada sebuah empire yang wujud di tengah-tengah empire Genghis Khan yang begitu besar. Empire tersebut adalah merupakan empire yang telah berdiri daripada sebahagian empire Genghis Khan yang besar itu dalam tempoh 150 tahun. Empire tersebut dikenali sebagai Empire Timur-Leste. Dinisbahkan kepada seorang raja yang menggerakkan kewujudan empire tersebut,
yang menguasai daripada kawasan Transoxiana sehinggalah kepada sebahagian besar Parsi pada ketika itu. Dan beliau juga berjaya menguasai Asia Selatan hingga ke Eropah dan juga pernah berjaya menguasai India. Pada ketika ini kalau kita lihat Al-Kashi ataupun yang disebut sebagai Al-Kisha ini, beliau seorang ilmuwan yang biasa-biasa. Tapi oleh kerana setiap empire, kalau kita lihat dalam sejarah penaklukan ataupun kewujudan empire daripada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, lepas tu tentera Saljuk, sehinggalah kepada empire Genghis Khan. Setiap mereka mempunyai tokoh-tokoh ilmuwan yang mereka ketengahkan dengan karya kajian-kajian tertentu yang hendak menunjukkan bahawa mereka mempunyai legasi daripada setiap dinasti. Jadi pada ketika Timur-Leste membina dinasti dia, dan apabila sampai lagi pada satu tempat, pada satu peringkat, pada satu tahap, beberapa emir yang sedang bersaing untuk mendapat tempat dalam kedudukan di sisi empire yang agung itu, Timur ataupun Timur-Leste itu, mereka telah membawa satu kajian yang memberikan kepadanya satu legasi yang hebat dalam setiap pemerintahan. Jadi pada ketika inilah Al-Kisha ataupun Al-Kashi ini ditemui di Uzbekistan saat beliau sedang menghasilkan kajian yang disebut sebagai Al-Sulam As-Sama. As-Sulam As-Sama. Kajian tersebut diberi nama As-Sulam As-Sama yang bermaksud Stairways of Heaven ataupun dalam bahasa Melayunya tangga ke syurga. Kan? Jadi pemerintah ni, saya baca pemerintah yang bernama Ulugh Bagh ini, dia tak berapa kisah sangat apa benda yang dimaksudkan ni. Tetapi apabila dikaji oleh beberapa pengkaji astronomi, mendapati karya di dalam Sulam As-Sama ataupun tajuknya merujuk dari tangga ke syurga itu adalah merupakan kajian yang dilengkapkan hasil daripada kajian algebra yang telah disepadankan dengan beberapa kajian astronomi. Itu permulaannya. Maka inilah kisah kepada terkenalnya seorang lagi, sehingga lahir seorang lagi tokoh ilmuwan Islam yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan dari sudut latar belakang yang disebut sebagai usaha untuk membina empire. Tapi dia telah diambil daripada sebuah madrasah yang kecil di sebuah kampung, di sebuah daerah, nama dia Al-Kashani. Begitulah kisah awal mengenai individu yang dikenali sebagai Al-Kashani. Kiranya Ustaz, kisah Al-Kashani sebenarnya dari orang biasa sebenarnya Ustaz, perkampungan biasa Ustaz ya. Seorang guru madrasah sekolah biasa dia asalnya, tetapi dia mempunyai dedikasi yang sangat tinggi. Subhanallah. Itu kisah permulaan bagi kisah Al-Kishah kita hari ini. Abu nak ucapkan sekali terima kasih buat semua yang mendengarkan kami di 102.3, juga mendengarkan Melaka FM secara dalam talian, dan juga yang menonton di live page Melaka FM ketika ini. Terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa untuk kongsikan di media sosial anda. Mungkinlah Ustaz kan, ada kata kita ni berkongsi perkara yang baik, insya-Allah yang baik-baik pun akan datang dalam kehidupan kita, insya-Allah ya. Belum Ustaz, masih tentang tajuk kita Al-Kishah, trigonometri ni Ustaz ya. Tadi Ustaz dah kongsikan permulaan kehidupannya, siapakah Al-Kishah ini. Ustaz boleh kongsikan pula mengenai perjalanan hidupnya sehingga beliau ni terkenal sebagai legenda yang ulung Ustaz. Ya, baik. Apabila kita hendak meneroka kembali kehidupan Al-Kishah, jadi orang akan tanya, siapa sebenarnya Al-Kishah ni? Jadi adakah dia sebagai seorang guru biasa je? Okay, nama sebenarnya seperti mana yang dapat ditemui dalam beberapa catatan ketika beliau menyiapkan karya yang bernama Miftah Al-Ilmi. Miftah Al-Ilmi ataupun yang disebut sebagai pembuka kepada ilmu. Beliau telah meletakkan namanya di situ, yang dikenali Riyad ad-Din Jamshid Mas'ud Al-Kashi, ataupun dikenali sebagai Al-Kashani.
Dia lebih dikenali dari kalangan bangsawan dengan nama Al-Kashani. Al-Kashani. Orang bangsawan dia tak nak panggil panjang-panjang nama dia iaitu Jamshid Mas'ud. Tetapi dia dikenali dengan Al-Kashani kerana datang daripada sebuah perkampungan daerah yang dikenali sebagai Al-Kashan. Al-Kashi. Baik, pada waktu tu beliau dikatakan telah meninggal dunia pada 1429 Masihi di Samarkand, Uzbekistan. Baik. Dalam tempoh kelahirannya, tempoh kewujud namanya naik, kewujudan karya-karyanya itu kita boleh lihat daripada beberapa karya yang dapat kita ambil untuk bagi satu perkongsian kepada pendengar Makan FM pada hari ini. Dia seiring dengan kewujudan Emiriyah yang wujud dalam Empire Timur-Leste. Jadi Emiriyah yang wujud yang memberikan sokongan kepada Al-Kashi ini adalah Ulugh Bagh. Ulugh Bagh dalam tempoh itu dia telah mendanai sebuah madrasah yang telah diusahakan oleh Al-Kishani ataupun Al-Kashani ini. Jadi pada waktu inilah beliau telah melonjak nama Ulugh Bagh sebagai seorang emiriyah yang hebat di antara emir-emir di dalam Empire Timur-Leste. Jadi ketika ini satu ilmu yang luar biasa. Beliau telah dikatakan luar biasa, telah melengkapkan kajian yang telah dipelopori oleh tokoh-tokoh sebelum yang pernah kita kongsikan namanya. Jadi karya beliau itu dalam catatan yang sangat dikenali, iaitu ringkasan ilmu sains dan astronomi. Di sinilah bertemunya dijumpai satu ilmu, satu bahagian yang menceritakan mengenai aritmatik, ilmu matematik yang berbentuk trigonometri, bentuk-bentuk yang tertentu yang mempunyai pengiraan darjah dan seumpamanya. Saya nak menghuraikan ilmu matematik dalam aritmatik ni agak terbatas kerana kadar kemampuan kita dalam menguasai ilmu matematik ini sangat terbatas. Tetapi inilah permulaan kepada kajian lebih terperinci. Kerana apa? Kerana dia bermula sokongan daripada pihak pemerintah. Ulugh Bagh yang hendak mencapai satu kedudukan dalam meninggalkan legasi pemerintahannya. Satu perkara yang kita dapat kita tarik perhatian di sini. Walaupun Ulugh Bagh seorang pemimpin kecil dalam sebuah empire yang besar ini, beliau sangat mementingkan yang disebut sebagai generasi ilmu. Beliau berjaya mendanai satu madrasah yang mempopularkan mengenai kajian sains dan juga seni. Beliau juga mendanai satu madrasah yang mengkaji mengenai ilmu falsafah. Pada masa yang sama, beliau tidak pernah meninggalkan madrasah-madrasah yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan Al-Quran pada ketika itu. Dan Al-Kashani adalah seorang ulama yang datang dari sebuah madrasah ilmuwan Al-Quran yang mempunyai kehebatan dalam bidang kajian matematik pada ketika itu. Bukan saja matematik, ilmu sains, astronomi juga beliau telah berjaya mengetengahkan beberapa kajian yang dianggap disudahi ataupun telah direngkaskan daripada kajian-kajian orang terdahulu, menjadikan ia satu legenda ataupun satu legasi daripada legenda ilmuwan yang ulung untuk Ulugh Bagh merasa bangga di atas kejayaan membina empire dia. Di sini kita dapat lihat betapa pentingnya hubungan antara pendanaan yang disediakan oleh seorang pemerintah kepada para ilmuwan untuk ditinggalkan pada generasinya pada ketika itu. Baik. Jadi itulah sedikit mengenai latar belakang kemunculan Al-Kashani ini dalam dunia ilmu. Sebab kalau kita nak bicara mengenai kelahirannya, tidak didapati dalam mana-mana catatan. Cuma dalam satu catatan yang pernah diambil daripada catatan di Britannica Encyclopedia mengatakan beliau adalah seorang
yang lahir daripada celah-celah keluarga yang miskin. Ketika berlakunya pertempuran yang sangat sengit di antara kerajaan pengikut kerajaan Seljuk sebelumnya dengan pengikut kerajaan Timur Lain yang hendak membina empirenya pada ketika itu. Wallahu a'lam. Subhanallah, satu kisah yang cukup menarik, kisah Al-Kashani kita Ustaz ya. Salah seorang ataupun merupakan seorang lagi pakar matematik Islam yang ulung selepas bapa algebra kita. Jadi insya-Allah ketika nanti yang bagi Ustaz akan kongsikan lagi satu lebih menarik berkenaan dengan Al-Kashani Ustaz ya. Kita akan rehat seketika. Jadi kepada semua pendengar Melaka FM, jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan 102.3 mempesonakan. Bagiku paling terindah wajah ayumu itu, membuatku terpaku. Aku manusia tak sempurna, tapi ku bisa berkata demi untuk mencari cinta sejati. Satu, dua, tanda-tanya, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Mata terlihat bahagia akan tiba bersamamu yang terindah, semua pasti bahagia. Wanita paling sempurna, berbeza dengan yang lain. Kau teristimewa, kaulah cinta. Satu, dua, tanda tanya, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Tiada cahaya. Baiklah, terima kasih yang terus setia mendengarkan Melaka FM 102.3 maupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik, dan juga terima kasih buat menonton di live page Melaka FM ya. Muna ucapkan terima kasih juga pada Puan Azizah Muhammad ya. Juga terima kasih pada Kak Nah yang sampaikan ucapan selamat pagi buat semua teman-teman pendengar-pendengar Melaka FM. Selamat menyambut tahun baru dengan azam baru katanya. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih Mak Iton ya. Mak Iton sampaikan ucapan selamat pagi ya untuk kita semua. Semoga
semoga setiap dari kita ni dilindungi setiap langkah kita, dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih dalam segmen Jejak Rabbani bertemankan yang bahagia Ustaz UK kita, Ustaz Khairul Cik Saleh, dengan tajuk kita hari ni memang satu tajuk yang cukup menarik, kisah Al-Kashani, seorang lagi pakar matematik Islam, Ustaz ya. Alhamdulillah. Jika tadi Ustaz dah kongsikan permulaan kehidupannya ya, juga perjalanan hidupnya sehingga beliau ni dikenali sebagai legenda yang ulung, Ustaz. Ustaz boleh Ustaz kongsikan pula kisah kehebatan dan kejayaan beliau ni yang sehingga sekarang kita boleh banggakan, Ustaz. Silakan. Baik. Sidang pendengar Melaka FM yang dikasihi Allah Azza wa Jalla. Apabila kita bercakap mengenai suatu legasi yang dapat dibanggakan kepada manusia sejagat, lebih-lebih lagi kepada umat Islam, kerana ia merupakan salah satu ilmu yang memberi kredit kepada kegemilangan Islam itu sendiri, dan memperlihatkan betapa Islam mementingkan sebenarnya Islam mementingkan pembangunan dan juga kepentingan ilmu itu sendiri. Jadi sebelum kita melihat karya yang menjadikan nama Al-Kashani meletup dalam senarai tokoh ilmuwan matematik. Kalau kita nak kira tokoh ilmuwan matematik ni ramai lagi, tapi dia antara tokoh yang unik kerana dia lahir disebab kerana dorongan pemerintah. Dorongan pemerintah untuk memastikan pemerintah dia win-win situation. Pada ketika itu Ulugh Bak menginginkan satu pembaharuan dalam konsep pemerintahan dia untuk membersihkan satu sudut pandang masyarakat dunia pada ketika itu yang melihat Empire Timur Leste ni empire yang ganas, kejam. Jadi Ulugh Bak ni dicuba menampilkan dirinya sebagai seorang emir yang terdapat dalam Empire Timur tu, seorang emir yang mempunyai latar belakang yang hebat dalam pelbagai bentuk, bukan sekadar berjaya menakluki tempat, tetapi dia membangunkan tempat tersebut dengan pelbagai pendekatan termasuk pembangunan ilmu. Jadi pada ketika ini, sebelum beliau iaitu Ulugh Bak dibunuh, sebelum Ulugh Bak dibunuh dalam satu versi pengkisahan mengenai pembunuhan ke atasnya, kerana beliau jadi orang yang tokoh yang terkenal, membawakan pelbagai bentuk ilmu-ilmu disebabkan kerana kajian Al-Kashi ini dengan tangga ke syurga, dengan ilmu-ilmu kajian yang hebat. Pada ketika ini Al-Kashi berjaya menghasilkan, dia panggil the greatest of mathematical work after selepas dia sampai di Samarkand pada ketika itu, yang mana beliau berjaya menghasilkan Risalah Al-Mutiyah. Risalah Al-Mutiyah ataupun ini disebut sebagai satu kajian mengenai masterpiece untuk mengenali ciri-ciri value, nombor-nombor atau nilai gandaan, serta kajian sudut yang lebih terkenal dengan nama hexagon hari ini, dengan perincian-perincian begitu, sehingga kan beliau telah berjaya menghasilkan lebih kepada 60 asas pengenalan kepada ilmu segi ini. Dia panggil apa? Sexagesimal place, kan. Okay. Kalau saya salah sebut, maafkan saya wahai pakar matematik di luar sana, kan. Maklumlah yang cakap ini ahli syariah, kan. Cakap bab matematik mungkin ada huru-hara sikit, kan. Walaupun dulu SPM ada ambil matematik, tapi sedia maklum. Baik. Jadi apabila kejayaan beliau ini telah membuatkan beberapa tokoh ilmuwan Cina telah mengambil karya ini dan mengembangkan karya ini sehingga menjadi karya yang begitu hebat dan dihormati. Pada ketika dinasti Cina mengambil karya ini, kita dapati Ulugh Bak bersama dengan beberapa pemimpin Timurland, Empire Timurland, ingin menakluki Cina. Tetapi Timur itu sendiri telah mati di India ketika dalam usaha untuk menjajah Cina. Pada masa yang sama Ulugh Bak juga telah dibunuh dari kalangan mereka yang bersaing untuk menaiki tahta. Jadi pada ketika inilah
beberapa khazanah yang telah dibawa bersama dalam pemerintahan ini telah diambil oleh ilmuwan-ilmuwan Cina, dan ilmuwan Cina telah mengiktiraf kehebatan kajian Al-Kashi ini, sehingga kan kajian ini sehingga hari ini telah dikenali dan didapati ia merupakan kajian yang begitu hebat dan juga memberikan sumbangan yang hebat dalam pelbagai penciptaan teknologi. Kan hasil daripada kajian matematik yang khusus ini, yang mengkaji mengenai gandaan numbers, gandaan nilai, segi-segi yang tertentu, yang membolehkan pelbagai ciptaan teknologi seperti kapal terbang dan seumpamanya berjaya dicipta pada hari ini, bermula pada hasil kajian Al-Kashani. Begitulah kisahnya. Itu dia, Alhamdulillah, satu kisah yang cukup menarik. Jadi lepas ni buat mak-mak, ayah-ayah kat luar sana, ya, andai kata anak-anak dah minta tolong sama-sama buatkan kerja sekolah berkenaan dengan heksagon tu kan, kita pun tahu sudut-sudut 90 darjah, 360 darjah semua ni, bentuk-bentuk ni. Jadi kita dah boleh sekali kaitkan dengan kisah Al-Kashani, Ustaz, ya. InsyaAllah. Itu dia satu kisah yang cukup menarik. Alhamdulillah untuk hari ini. Terima kasih Ustaz berkongsi kisah pakar ilmuwan Islam, pakar matematik yang ulung ini. InsyaAllah tentunya bila dah habisnya minggu ni, memang ramai akan menantikan tajuk mengenai apa, Ustaz? Sedikit teasernya. Kita akan mengenali seorang tokoh sufi yang telah melahirkan ramai tokoh ilmuwan Islam dalam pelbagai disiplin ilmu. Al-Imam Al-Samarqandi. Itu dia tajuk menghadap Ustaz, ya. Jadi apa Ustaz, insya-Allah kita akan bersua lagi hari Khamis 9.30 pagi dalam segmen Jejak Rabbani. Jadi untuk hari ini Ustaz, terima kasih Ustaz, ya. Baik, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia yang bagi Ustaz Khairul Cik Saleh untuk hari ini dalam segmen Jejak Rabbani. Sekali lagi mengucapkan terima kasih buat semua yang mendengarkan kami di 102.3, juga menonton di live page Melaka FM, mendengarkan Melaka FM juga secara dalam talian di RTM Klik. Dan pun 9.57 minit pagi ini bermakna melangkah ke jam 10 pagi. Saya Murni Safinas Abu Salim undurkan diri dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa esok pagi jam 6 pagi. Kepada anda semua, jaga diri sentiasa, jaga SOP, ya, dan juga sama-sama kita doakan moga rakan-rakan kita di luar sana, penduduk terjejas banjir, dipermudahkan segala urusan mereka, InsyaAllah. Selepas ini rakan segar saya, DJ Yat Melati Nur Hayati Nur Muhammad akan terus temani anda untuk Pesona 10.2. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi. Selamat datang 2022. Semoga tahun baru ini Melaka FM akan terus berjaya memberi semangat dan keceriaan kepada pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka. Selamat tahun baru 2022 daripada Melaka FM.